Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersama kami Kumpulan 5. InsyaAllah dalam video ni kami akan menerangkan mengenai dengan rumah ibadat. Jadi apa tunggu lagi? Jom. Okey, seperti mana yang kita tahu, setiap agama mempunyai rumah ibadat tersendiri. Contohnya, agama Hindu, rumah ibadatnya adalah kuil. Agama Buddha, rumah ibadatnya adalah tokong. Dan agama Kristian, rumah ibadatnya adalah gereja. Dan seterusnya, agama kita iaitu agama Islam ini, rumah ibadat kita adalah masjid. Okey, kalau korang nak tahu, sebenarnya masjid ni telah wujud pada zaman Rasulullah SAW lagi. Yang mana pada zaman itu, Nabi Muhammad SAW telah membina masjid yang pertama pada zaman baginda, iaitu Masjid Quba, dan yang kedua adalah Masjid Nabawi. Jadi, masjid itu Nabi gunakan sebagai tempat untuk menuntut ilmu, untuk berbincang hal-hal keagamaan, tempat untuk bermesyuarat dan tempat mengenai politik. Mari kita tahu apakah definisi bagi masjid. Masjid adalah kata terbitan yang menunjukkan tempat yang datangnya daripada kata dasar sajadah yang membawa maksud sujud. Dan apabila menjadi masjid, maka ia membawa maksud tempat bersujud. Jadi seperti mana yang kita tahu, sujud ini adalah bersolat. Jadi masjid ini adalah tempat untuk kita menunaikan solat. Perkataan masjid seringkali digabungkan dengan perkataan jami' yang bermaksud berkumpul. Jadi apabila masjid dan jami' digabungkan, maka ia akan membawa maksud tempat berhimpun umat Islam untuk menunaikan solat secara berjemaah. Jadi, bukan tu saja mengenai dengan masjid. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, jom kita teruskan lagi video ni. Okey, untuk pengetahuan kita, masjid mempunyai seni bina dan keunikannya yang tersendiri. Antara ciri-ciri sesebuah masjid ialah mempunyai ruang kemasukan cahaya yang dapat memberikan keselesaan kepada jemaah. Sebagai contoh, sesebuah masjid menggunakan pintu sliding di bahagian pintu masuk. Hal ini dapat memaksimalkan cahaya yang masuk ke dalam ruang solat. Yang kedua, sesebuah masjid menggunakan khat ataupun kaligrafi yang dipetik daripada Al-Quran dan Hadis. Khat ataupun kaligrafi ini selalunya dapat kita lihat di bahagian dalam kuah masjid, iaitu di bahagian atas ruang solat. Khat ataupun kaligrafi ini juga melambangkan kehidupan manusia. Seterusnya, seni bina masjid mengasingkan ruang antara lelaki dan perempuan. Dan akhir sekali, reka bentuk masjid sesuai dengan iklim sesebuah negara. Okey, mari kita kenali reka bentuk masjid, iaitu pada bahagian kubah. Kubah ataupun bumbung masjid berbentuk separuh bulat. Bahagian dalam dinding kubah dihias dengan corak arabesque. Apakah itu arabesque? Arabesque ialah seni ataupun ukiran yang diambil daripada geometri, tumbuh-tumbuhan dan kaligrafi. Bahagian dalam kubah menggambarkan langit berhiaskan bintang, iaitu simbol kosmos. Simbol kosmos menghubungkan antara dunia dan akhirat. Hal ini bersesuaian dengan kehidupan manusia yang menyeimbangkan antara kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat. Sebagai contoh, masjid yang menggunakan konsep ini ialah Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah yang bertempat di Shah Alam, Selangor. Okay, baik, selepas kita mengetahui definisi dan juga seni bina masjid, insya-Allah saya akan menerangkan beberapa peranan masjid. Yang mana yang pertama, peranan masjid ialah tempat umat Islam menunaikan ibadah, terutamanya solat fardu secara berjemaah. Di samping mereka dapat bertemu dengan saudara sesama Islam mereka dan juga dapat mengeratkan lagi silaturahim mereka. Yang paling utama ialah dapat mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, masjid merupakan pusat pendidikan yang paling unggul daripada zaman Nabi Muhammad SAW hinggalah sekarang. Banyak program-program ilmuwan yang mengenai agama Islam telah dijalankan di masjid. Selain itu, dengan adanya program ini, ia dapat mengukuhkan lagi iktikad umat Islam, terutamanya bagi golongan orang mu'alaf yang mana mereka masih tidak mengetahui mengenai dasar-dasar Islam. Okey, seterusnya peranan masjid yang ketiga ialah masjid dapat memupuk semangat berjihad dalam kalangan umat Islam, yang mana pada zaman dahulu
Nabi Muhammad SAW telah menjadikan masjid sebagai pusat latihan ketenteraan, yang mana di situ umat Islam dididik dengan akhlak yang baik, sama ada dalam peperangan maupun keadaan yang aman. Oleh itu, kita dapat jadikan kesimpulan betapa pentingnya berjihad dalam kalangan umat Islam. Peranan yang keempat ialah masjid ni dia menjadi asas kepada bangunan dalam komuniti Islam. Ini kerana masjid ni dia asas kepada konsep, iaitu konsep kejiranan, dengan mengadakan pelbagai program kemasyarakatan. Dengan adanya program kemasyarakatan ini, ia menunjukkan bahawa masjid ini dia memberi impak yang positif pada umat Islam dalam mempereratkan lagi tali persaudaraan antara umat Islam dengan umat Islam yang lain, kisah sama dalam sesebuah bandar tersebut ataupun sesebuah negara tersebut. Peranan masjid yang seterusnya ialah dengan adanya pembinaan masjid di muka bumi Allah ini sebagai rumah Allah, ia dapat membantu umat Islam untuk bersolat secara berjemaah sebagai tanda pengabdian diri mereka kepada Allah SWT. Kita dapat bermuamalah dan berhubung dengan umat Islam yang lain. Kesannya umat Islam akan bersatu padu dan agama Islam akan menjadi agama yang kuat dan dikenali di seluruh pelosok dunia. Itu wajarlah kita simpulkan bahawa masjid ini dia menjadi medium yang terbaik untuk membangunkan umat yang patuh kepada Allah SWT.